Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua kawan-kawan yang berada di Facebook petang ni. Lama tak jumpa di Facebook. Sekarang ni saya berada di kampung. Okey. Diharapkannya semua sihat-sihat. Kepada rakan-rakan yang beragama Hindu, tidak terlambat jika saya mengucapkan selamat menyambut Deepavali. Dan kepada kawan-kawan kita yang ada di Melaka, dah sampai, ada yang dah sampai ke Melaka kabarnya, yang telah pun melapor diri di Melaka, selamat bertugas kita ucapkan kepada rakan-rakan kita. Saya masih belum berkesempatan untuk ke Melaka, insyaAllah ya, kalau ada rezeki, kalau ada kelapangan, ada umur, kesihatan yang baik, insyaAllah kita akan berjumpa di Melaka lah ya, untuk kawan-kawan kita di Melaka. Okey, petang ni dalam suasana hujan ya, dalam suasana hujan dan juga liputan internet tidak begitu baik di kampung. Tak apalah, saya cuba juga untuk live pada petang ini. Okey Andy, ni Ash petang sangat. Dah petang nak macam mana Hujan pula tu. Tapi tak apalah, sekejap saja ya. Kita berlintas langsung daripada Jelebu Negeri Sembilan sekarang ini. Di Kampung Simpang Durian. Kalau ada kawan-kawan kat sini yang duduk di Kampung Simpang Durian, untuk sehari dua ni kalau berkesempatan boleh kita mengetih, boleh calling-calling lah ya. Boleh kita jumpa minum-minum teh yang mana berhampiran di Kampung Simpang Durian lah, Jelebu Negeri Sembilan. Kebetulan balik kampung boleh bertemu ya. Okey, kita nak ulas apa ya? Saya dah terbaca kenyataan daripada pengerusi ataupun ketua Parti Muda, iaitu Syed Saddiq baru-baru ini, di mana dia mengecam Pakatan Harapan kerana katanya ya, Pakatan Harapan hilang prinsip, telah pun menjual prinsipnya apabila Pakatan Harapan sekiranya Pakatan Harapan menerima 4 katak adun Melaka. Bila sebut tentang katak ni ya, memang begitu hebat ataupun diperbahaskan di media-media sosial lah ya, berkenaan 4 katak. Berkenaan 4 katak ni, sebenarnya saya dah banyak kali menulis, banyak sekali mengulas isu ni, dan ramai juga teman-teman kita yang telah pun mengulas isu ni, di mana rata-ratanya pada pendukung Pakatan Harapan meminta dan juga memberi pandangan kepada Pakatan Harapan agar tidaklah memilih ya 4 ekor katak ni, hatta walaupun seekor, untuk menjadi calon di Pilihan Melaka. Ini pandangan akar umbi di bawah ya, pendukung-pendukung, tetapi sudah semestinya pandangan kita kemungkinan ada perbezaan daripada pandangan pimpinan. Kadang-kadang pendapat kita tidak samalah ya dengan pendapat-pendapat pimpinan, dan akhirnya keputusan akan diputuskan oleh Majlis Pimpinan Pakatan Harapan. Sehingga hari ini Amanah secara resminya belum mengumumkan calonnya, dan juga begitu juga Keadilan masih lagi belum mengumumkan calonnya, walaupun agihan kursi telah pun dibuat, tetapi senarai calon belum diumumkan. Yang hanya telah diumumkan adalah daripada rakan kita Parti DAP, dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Parti DAP, di mana bila kita melihat senarai calonnya, tidak ada satu pun ya daripada 4 katak itu dipilih menjadi calon. Dan kita mengharapkan tradisi ini dapat dikekalkan di kalangan rakan-rakan kita di dalam Keadilan dan juga Parti Amanah. Ya, pada prinsipnya telah lama kita nyatakan lebih awal sebelum Syed Saddiq sebut ya, kita pendukung Pakatan Harapan telah lama ya, memberikan pandangan bahawa ketidakwajarannya Pakatan Harapan mengambil calon-calon daripada 4 adun yang berlompat ya. Okey, walau bagaimanapun kita masih belum dapat pastikan sama ada Pakatan Harapan menerima pandangan kita, mendengar pandangan kita. Mungkin juga mereka ada pandangan lain yang kita tidak tahu. Mungkin mereka ada strategi lain yang mungkin kita tidak tahu. Walaupun pada dasarnya kita menolak apa saja strategi, bagi kita matlamat tidak boleh menghalalkan cara ya. Tetapi itu pandangan kita. Mungkin ada pandangan lain daripada majlis pimpinan yang telah pun mereka fikir dan mereka bincang semasak-masaknya. Bagi kami pendukung Pakatan Harapan ya, kita nak tunjukkan kepada rakan-rakan daripada parti-parti yang selain daripada Pakatan Harapan, bagi kita apa yang kita nak luahkan kita luahkan, apa yang nak kita tegur kita tegur,
apa yang kita kritik kerana ruang memberi teguran, ruang memberi pandangan dalam Pakatan Harapan ini amat terbuka sekali. Ya, amat terbuka sekali. Tidak ada mana-mana pimpinan atau tidak ada mana-mana ahli dan pendukung Pakatan Harapan yang dipecat hanya kerana memberikan pandangan. Ya, yang diambil tindakan hanya kerana mengkritik. Ya, kecuali satu-satu kenyataan yang memperlekeh ataupun satu kenyataan yang menghina, itu kemungkinan ya tidak ada adab lah. Tapi bagi kita menegur dengan penuh beradab, kita mengkritik dengan penuh beradab, dan teguran kita buat itu ya kena pada masanya, iaitu sebelum keputusan daripada Majlis Presiden. Ya, sebelum Majlis Presiden membuat keputusan, kita nyatakan pandangan kita. Kita nyatakan pandangan kita, pendapat kita, teguran kita, kritikan kita sebelum keputusan itu dibuat. Kalau keputusan telah dibuat, selaku ahli parti, sama ada keadilan, amanah maupun DAP, ya, kenalah mendisiplinkan diri di mana kita harus ya mematuhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Majlis Pimpinan, ya, Majlis Pimpinan, Majlis Presiden Pakatan Harapan. Kerana kita yakin mereka telah berbincang dengan semasa-masanya. Dan kita harus adil. Jangan kita hanya memaksa mereka mendengar kata-kata kita. Jangan kita mengharapkan hanya kata-kata pandangan dan kata-kata kita saja harus didengari oleh pimpinan. Kita juga harus mendengar ya kata-kata dan alasan-alasan yang diberikan oleh pimpinan. Itu disiplin yang kita diajar di dalam presiden, dalam selaku pendukung Pakatan Harapan ini. Boleh tegur, boleh kritik dengan penuh cara beradab dan juga berhemah ya, sebelum keputusan itu dibuat. Sekiranya keputusan itu telah dibuat, kita anggap bahawa teguran kita itu telah pun mereka perbincangkan, mereka perharusi, dan satu ketetapan telah pun dibuat, dan selaku pendukung kepada Pakatan Harapan, kita harus menerimanya dengan secara terbuka. Walaupun mungkin rasa agak kecewa dan juga rasa tidak berpuas hati, tetapi bagi kita mustahil ya, jutaan daripada pendukung Pakatan Harapan itu mustahil boleh memuaskan hati ya, untuk dipuaskan hati masing-masing oleh pimpinan kita. Ini harus kita akui ya. Kita naklah bersikap positif. Contohnya seperti isu logo ya. Sebelum ini diperdebatkan, diperbahaskan ya, di mana ramai yang mengatakan seharusnya digunakan logo keadilan ya, digunakan dalam PRN Negeri Melaka. Banyak pandangan, banyak kritikan dan juga teguran yang diberikan, tetapi apabila Majlis Presiden membuat keputusan bahawa logo yang digunakan di PRN Melaka itu adalah logo Pakatan Harapan, maka kita lihat sekarang ini tidak ada ya pendukung kita yang nak maki hamun, nak herdik mana-mana pimpinan. Kita menerima ya keputusan yang dibuat oleh Majlis Presiden itu, bahkan kita sama-sama mempromosi logo Pakatan Harapan. Walaupun pada asal kita tidak bersetuju, ya, pada asalnya kita ada pandangan yang berbeza, tetapi apabila kita mentaati keputusan yang dibuat secara berjemaah di dalam Majlis Presiden itu, maka kita sendiri membantu mempromosi logo Pakatan Harapan. Dan kita berharap bahawa ini satu pilihan yang baik, dan kita mengharapkan ya logo ini akan membawa dan juga memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan pada PRN Negeri Melaka. Berbalik kepada isu Syed Saddiq. Syed Saddiq sebut, apa yang Syed Saddiq sebut? Dia kata Pakatan Harapan ini tidak berprinsip kerana katanya sekiranya Pakatan Harapan mengambil kata-kata ini. Ya, bagi saya, sebelum Syed Saddiq sebut, kita dah sebut awal. Kita dah tegur awal. Ya, kita sendiri pun tak bersetuju. Tetapi siapa Syed Saddiq yang nak mempraktikaikan ini? Ya, apakah beliau ikhlas? Bagi kami ikhlas. Kami ikhlas untuk menegur Pakatan Harapan. Ya, tetapi Syed Saddiq, adakah beliau ikhlas? Apakah kerana beliau tidak dapat dicalonkan ataupun kemungkinan muda tidak dibenarkan bertanding di Melaka, maka menyebabkan beliau menjadi marah, maka dijadikan alasan dan mengeluarkan kenyataan seperti ini? Seolah-olah beliau seorang yang berprinsip, benar-benar berprinsip. Ya? Nak menuduh Pakatan Harapan tidak berprinsip. Apakah Syed Saddiq tidak berprinsip? Apakah Syed Saddiq seorang pemimpin muda yang berprinsip? Saya nak bagi tahu, saya nak peringatkan kembali Syed Saddiq
bahawa amalan menerima kata-kata ini ya bermula diperkenalkan oleh atuk dia sendiri, iaitu Mahathir Mohamad. Ya. Atuk dia sendiri, Mahathir Mohamad. Kita masih ingat sewaktu kita menjadi kerajaan di Putrajaya. Ketika Pakatan Harapan menang di Putrajaya, Parti Bersatu ketika itu hanya memiliki 13 ahli parlimen. 13 ahli parlimen iaitu satu-satunya parti yang paling rendah. Ya. Yang paling di antara dibandingkan dengan Keadilan lah, ya, dengan DAP, di antara parti yang rendah memiliki ahli parlimen hanya 13 saja. Walaupun bertanding 52 kerusi. Ya, bertanding parlimen hanya menang 13 kerusi. Dan Mahathir menjadi Perdana Menteri. Apabila Mahathir melihat bahawa partinya tidak cukup kukuh dan kuat, maka Mahathir telah mengambil beberapa orang ahli parlimen daripada UMNO. Berbelas-belas orang ahli parlimen daripada UMNO yang menjadi katak masuk ke dalam Parti Bersatu. Termasuk mereka-mereka yang disebut sebagai yang terlibat di dalam skandal 1NDB. Mustafa Mohamad, Ketua Puteri UMNO yang juga ahli parlimen daripada Melaka. Ya, diambil oleh Mahathir masuk ke dalam Parti Bersatu. Apakah mereka bukan katak? Apakah mereka bukan katak daripada UMNO masuk ke Bersatu untuk memperkuatkan tim Mahathir di dalam Pakatan Harapan? Ketika itu, Syed Saddiq adalah ketua pemuda ataupun dipanggil ketua armada di dalam Parti Bersatu. Sewaktu Mahathir menerima berbelas-belas ekor katak daripada UMNO ini, kenapa Syed Saddiq tidak berbunyi? Kenapa Syed Saddiq mendiamkan diri? Kalau betul beliau seorang berprinsip tidak boleh menerima katak, seharusnya Syed Saddiq menegur pengerusi Bersatu ketika itu agar tidak boleh menerima katak-katak daripada UMNO ini. Tetapi beliau mendiamkan diri kerana menguntungkan parti beliau. Ini yang saya katakan, Syed Saddiq tidak ada standard untuk memperkatakan tentang prinsip ya katak-katak lompat ini. Ya, kalau beliau berprinsip, beliau mestilah menentang ataupun beliau menegur pengerusi Bersatu ketika itu, Mahathir Mohamad, apabila Mahathir mengambil beberapa orang ahli parlimen menyertai Parti Bersatu. Sewaktu kita menjadi kerajaan. Tapi beliau mendiamkan diri kerana menguntungkan beliau. Menguntungkan partinya sendiri. Ya, bila menguntungkan partinya sendiri, tak apa ambil kata. Ya, sedangkan waktu itu tidak ada kewajaran langsung. Tidak ada sebab pun Mahathir nak ambil kata. Sebab kita dah bentuk kerajaan. Kita dah cukup majoriti waktu itu. Kita dah ada majoriti. Apa keperluannya Mahathir bersungguh-sungguh nak tarik beberapa orang ahli parlimen untuk menyertai Bersatu? Apa keperluan? Kalau di Melaka mungkin ada alasan. Ya, menghadapi PIM Melaka ini mungkin ada alasan dan hujah. Kalau kita nak ambil pun satu dua. Walaupun saya peribadinya saya tak setuju. Tetapi kita rasakan ada hujah di pihak yang bersetuju. Kerana mungkin boleh memberikan kemenangan untuk satu ataupun dua kerusi. Boleh menyumbangkan sedikit pengaruh, memperkuatkan Pakatan Harapan di Melaka. Ada kewajaran, ada munasabah dan mungkin ada alasan bagi pihak mereka untuk nak mengambil satu atau dua kata itu. Walaupun saya tak bersetuju, tetapi saya tahu ada alasan dan hujah. Tetapi Mahathir mengambil berbelas-belas ahli parlimen daripada UMNO berada dalam Bersatu dalam keadaan kita dah cukup majoriti di parlimen. Kita menjadi kerajaan. Apa hujah dia? Apa kewajaran dia? Langsung tak ada hujah, langsung tak ada kewajaran selain daripada untuk memperkuatkan Parti Bersatu bagi menghalang kemarahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, yang akan menggantikan tempatnya. Itu saja. Waktu itu kenapa Syed Saddiq tidak membantah Mahathir bertindak mengambil kata-kata daripada UMNO. Kalau benar beliau mempunyai prinsip, ya, jelas bahawa Syed Saddiq hipokrit dalam isu ini. Sebab itu Syed Saddiq tidak ada standard, ya, tidak ada hak untuk bersuara di dalam isu ya pihak di Melaka berkenaan dengan isu mengambil adun kata ini. Bagi kami tegas. Ya, bagi kami tegas. Sebelum Syed Saddiq sebut pun, kita orang dah sebut, kita orang dah kritik, kita orang dah tegur. Ya,
Kerana kita merasakan tidak ada alasan ya untuk Pakatan Harapan mengambil mereka. Kerana kita difahamkan kita beri calon yang cukup berkelayakan. Dan tidak ada alasan yang kita fikirkan begitu kuat ya untuk kita mengambil mereka. Kerana bagi kita ya sama ada lompat daripada kita ataupun lompat daripada sana, amalan itu tidak baik untuk demokrasi. Kerana Pakatan Harapan memperkenalkan, kita cuba untuk perkenalkan Akta Lompat Parti, maka kali ini kita harus buktikan bahawa kita bersungguh-sungguh ya tentang amalan lompat-melompat di dalam parti ini. Sebab itu kita lawan. Sebab itu kita tegur. Sama ada mereka terima teguran kita atau tidak, itu soal lain. Ya, kita ada pandangan, kita ada hujah. Tapi kita nak juga mendengar hujah-hujah mereka. Ya, kita perlu adil. Jangan kita minta pandangan kita saja pimpinan kena dengar. Kita juga penyokong, pendukung. Kita juga perlu beri ruang kepada pimpinan untuk mereka berbincang, untuk mereka memberikan keputusan, dan kita juga perlu mendengar apakah hujah-hujah mereka. Ini keputusan politik, saudara. Kadang-kadang keputusan politik ini kita betul, kadang-kadang keputusan politik ini mereka betul. Dulu kita pernah buat satu keputusan politik di mana kita menerima Mahathir sebagai Perdana Menteri. Ramai yang membantah, ramai yang bersetuju, ramai yang berkecuali. Itu satu keputusan politik dan akhirnya terbukti keputusan politik itu betul kepada mereka pendukung-pendukung yang tidak bersetuju untuk menerima Mahathir. Dan terbukti pimpinan membuat satu keputusan yang salah di mana akhirnya Mahathir menjelmakan dirinya sebagai Mahathir yang sebenar-benarnya maha zalim dan juga maha Fir'aun. Ya? Tapi kali ini kita juga membuat satu keputusan politik. Kita pendukung, memberikan pendapat dan kita mengatakan bahawa mengambil kata-kata itu lebih banyak mendatangkan mudarat daripada kebaikan. Ini pandangan kita. Bukan soal betul tak betul, tapi ini pandangan kita. Dan saya percaya menjadi pandangan majoriti di kalangan pendukung-pendukung. Tetapi kita harus adil, kita harus memberikan ruang kepada pimpinan untuk mereka berbincang dan mereka perlu membuat keputusan. Sama ada kita betul atau mereka betul, wallahu a'lam, kita lihat. Tetapi bila keputusan telah dibuat, selaku pendukung kita harus hormati keputusan itu. Jangan ada sampai maki hamun, merajuk, keluar parti, tutup bilik gerakan, tutup jentera. Ini bukan cara kita. Ya, kita boleh bagi pendapat, kita boleh teguran, tetapi kita harus hormati keputusan pimpinan dan kita mendoakan agar keputusan yang diambil itu ya adalah keputusan yang tepat dan juga benar. Kita mendoakannya walaupun kita tidak bersetuju. Bila keputusan dibuat, kita harus mendoakan agar pimpinan telah membuat keputusan yang betul dan tepat dan kita mengharapkan kejayaan tetap berpihak kepada Pakatan Harapan. Sebab itu saja saya nak ulas tentang Syed Saddiq. Ya? Jadi Syed Saddiq tak perlulah nak jadi hero. Konon-kononnya dialah orang yang berprinsip, partinya sajalah berprinsip. Ya? Siapa kamu nak bicara tentang prinsip? Suluh dulu, cermin dulu muka kamu. Ya? Bagaimana kamu berlindung di bawah atuk, di balik atuk ini yang ternyata seorang pemimpin yang tidak ada langsung prinsip. Samalah juga dengan warisan atau pimpinan warisan. Kamu tak berhak untuk bercerita tentang prinsip. Sedangkan kerajaan warisan Sabah itu sendiri pun terbentuk daripada kata-kata yang melompat. Ya? Jadi tidak ada hak kamu nak bicara tentang isu ini. Ya? Kamu juga seorang yang jelas, ya, dari awal-awal lagi, ya, menerima kata bukan seekor, bukan 2 ekor, bukan 4 ekor. Tetapi berbelas-belas ekor katak daripada UMNO telah diternak di dalam Parti Bersatu sewaktu kita menjadi kerajaan. Ketika itu, Syed Saddiq adalah ketua armada Parti Bersatu. Kenapa dia berdiam diri sewaktu Mahathir mendapatkan katak-katak ini? Hari ini, dia cuba nak menjadi hero. Hari ini, dia cuba nak perkatakan tentang, oh tidak baiknya kita mengambil katak-katak ini. Sebenarnya, saudara, dia mungkin rasa kecewa kerana Pakatan Harapan tidak memberi tempat kepadanya bertanding. Itu pendapat saya. Itu pandangan saya. Saya tak tahu sama ada selepas pengumuman dibuat nanti, dia dijadi calon. Itu saya tak tahu. Ya? Pada pandangan saya, bukan saja 4 katak ini harus ditolak, tetapi kalaulah calon muda nak bertanding di Melaka pun, Pakatan Harapan juga harus menolaknya. Kerana apa? Muda bukan sebahagian daripada parti Pakatan Harapan.
Walaupun dia menyatakan bahawa muda menyokong Pakatan Harapan, muda sentiasa bersama Pakatan Harapan, ini hanya alasan-alasan yang diberikan oleh muda untuk memancing kita. Sedangkan kita tahu suatu dalam parlimen baru-baru ini, ya, begitu lantang dan tegas, ya, Syed Saddiq mempertikaikan tindakan Pakatan Harapan menandatangani MOU. Dia hentam Pakatan Harapan kerana menandatangani MOU. Macam-macam dikritik Pakatan Harapan. Bila tiba pada raya, dia cuba nak merapatkan diri dia dengan Pakatan Harapan. Bila tak dapat, ini keluar kritikan-kritikan ini. Inilah anak muda yang saya kata dia harus belajar lagi dalam politik. Dia harus belajar untuk menjadi seorang yang berprinsip, ya, sebelum dia nak bicara tentang prinsip yang ada di dalam Pakatan Harapan. Cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang sempat bersama saya pada petang ini dalam suasana hujan di kampung. Ya, insya-Allah kita bertemu lagi di lain masa. Insya-Allah kita bertemu di Melaka dan kita mendoakan agar semua jentera kita, ya, melakukan tugas walaupun kita dikekang dengan berbagai-bagai peraturan untuk menidakkan kemenangan kita, tetapi percayalah, ya, rakyat Melaka sudah pasti tahu untuk menilai mana satu kerajaan yang hendak mereka pilih, sama ada kerajaan Pakatan Harapan, ya, ataupun kerajaan yang di dalamnya daripada raja-raja pasir, raja-raja pasir, ataupun kluster-kluster mahkamah, ataupun kleptokrasi di sebelah sana. Ya, pilihlah dengan sebaik mungkin. Jangan terpengaruh dengan, ya, dengan propaganda perkauman DAP dan sebagainya. Hari ini mereka bercerita tentang tolak DAP, tolak DAP, tolak DAP. Tetapi di kalangan mereka jugalah yang cuba nak berunding dengan DAP untuk mempertahankan kerajaan sebelum mereka tumbang. Ya, yang membelasah pasir itu bukan DAP. Yang membelasah pasir itu adalah kumpulan-kumpulan mereka. Hari ini dia nak tipu rakyat Melaka dengan cuba mengalih perhatian kepada DAP. Kalau PH menang, DAP perintah. Kalau PH menang, DAP perintah. Inilah, ya, yang cuba disumbatkan di telinga semua pengundi-pengundi di Melaka. Sedangkan Melaka tidak pernah mencipta sejarah DAP memerintah negeri Melaka. Yang tercipta sejarah di Melaka adalah kerajaan Melayu yang mengamalkan rasuah, kerajaan Melayu yang berebut-rebut pasir sehingga mereka saling jatuh-menjatuhkan. Belajar daripada ini, maka pilihlah kerajaan yang terbaik, ya, untuk memimpin menjadi kerajaan di Melaka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi